Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi pada hari ini untuk kita sharing mengenai tips ataupun isu perundangan di Mahkamah Syariah. Pada hari ini kita berada di luar, yaitu di Teluk Likas. Oke, Uncle belanja lah view nih di belakang nih. So kamu boleh nampak lah tuh bangunan PKNS, di mana bangunan tuh merupakan bangunan kerajaan negeri. Semua menteri-menteri berada di sana. So hari ini kita akan meneruskan membincangkan isu perundangan syariah. Hari ini Uncle mau bawa tajuk nikah kampung nih. Di dalam perundangan dia merupakan perlu disahkan pengesahan pernikahan sama ada poligami ataupun tidak. So cerita dulu, kenapa mau what is the significant mau cerita pasal ni? Sebab ramai sangat orang Sabah macam gini. Ya, sebab ramai sangat orang Sabah ni yang tidak bernikah secara sah, iaitu nikah berdaftar dengan Jabatan Agama. Oh ya, Uncle lupa. Sebelum tu Uncle mau introduce, nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Okey. So hari ini kita akan sambung baliklah sharing kita mengenai isu perundangan di Mahkamah Syariah di bawah tajuk nikah kampung. So Uncle rasa perkara ni yang paling ramai sangat di Sabah, bernikah kampung dan menyebabkan anak mereka tu tidak dapat sijil lahir warga negara. Okey, boleh bagi pengertian nikah kampung dulu kah? Bagaimana dia dilakukan kah? Supaya orang tahu apa tu nikah kampung. Banyak orang memberi alasan dia tidak tahu dia nikah kampung. Inilah masalah besar orang kita. Dia tidak mengetahui dia nikah kampung. Dia tidak dapat membezakan sama ada nikah dia ni nikah yang berdaftar ataupun nikah kampung. Okey. First, Uncle mau bagi tips. Nikah kampung ni nikah yang tidak ada kursus, tiada isi borang, tidak ada daftar borang tu di Jabatan Agama, okey. Dan imam itu pula imam yang tidak bertauliah. Kadang-kadang orang tanya lagi, Uncle macam mana mau tahu imam bertauliah? Bila kamu ambil borang di Jahin, kamu kena tanya, di manakah daerah yang kamu mau nikah? Contoh kalau daerah Kota Kinabalu. So, tanya Jahin, siapakah imam yang bertauliah? Sebab imam yang berdaftar ni ada tersenarai. Kalau imam wali hakim, ada dua saja imam wali hakim yang boleh menikahkan di Kota Kinabalu. Untuk daerah-daerah lain ada lagi imam lain. Untuk nikah yang bukan wali hakim, nikah biasa, ramai juga imam yang boleh menikahkan. So, pastikan orang yang menikahkan kamu semasa kahwin nikah nanti adalah imam yang tersenarai, berdaftar dengan Jabatan Agama. Jadi inilah tips yang perlu kamu ambil tahu. Jangan lagi nanti jumpa Uncle betul saya swear saya tidak tahu yang ini nikah kampung. Okey, today Uncle mau bagi tips macam mana membezakan di antara nikah kampung dengan nikah yang berdaftar. Okey, selalunya kan kalau orang nikah kampung, macam mana cara dia tu? Dia buat majlis lah konon kan. Lepas tu dia jumpa ketua kampung kah? Macam mana tu? Biasanya nikah kampung ni dia nikah seperti yang biasa, cuma beza dia imam itu tidak berdaftar. Imam tu selalu dorang dapat daripada mana? Biasanya dorang ambil imam kampung lah, imam rawatib ataupun imam yang selalu menjadi imam solat 5 waktu di kampung-kampung. Oh, dia macam mengaku ataupun secara kebiasaan memang dia kasih nikah orang. Iya, sebab sekarang ini apa yang Uncle difahamkan, penguat kuasa agama telah mula bertindak untuk mendakwa di mana imam-imam kampung yang cuba bernikahkan orang awam ni. Jadi sebab kita mau faham bah macam mana selalu orang buat. Selalu orang buat, dia akan nikah di rumah-rumah lah. Dia akan panggil imam tu pergi ke rumah. Dia akan panggil hanya keluarga terdekat. Kebanyakan imam-imam ni tidak tahu hukum.
Kenapa Uncle cakap tidak tahu hukum? Pandai-pandai dia cakap wali hakim. Sedangkan wali hakim ini perlu mendapat kebenaran mahkamah. Ingat, ada lagi orang bila Uncle tanya, kamu waktu nikah wali sama siapa? Wali hakim. Bila Uncle tanya, wali hakim tu di mana kamu dapat? Ya, imam yang kasih nikah tu dia cakap wali hakim saja. Maksudnya di sini, imam ni pun tidak ada pengetahuan undang-undang. Jadi secara kelaziman dia, kalau macam pasangan ni mau kahwin, ya, mamak dia pergi carilah imam di kampung. ya, kelazimannya. Lepas tu dia panggil pergi rumah, panggil keluarga. Lepas tu nikah lah konon. Nikah. Macam majlis gitu. Macam majlis biasalah, ada makan-makan lah apa semua. Jadi itu apa dia punya apa tu bacaan-bacaan tu? Ikrar ke tu apa tu? Maksudnya apabila nikah kampung, kebanyakannya dorang ni nikah tidak bertaklik. Ini lagi satu tips. Tapi kadang-kadang mungkin dorang tiru juga dengan borang nikah tu. Oh, actually dorang ni tiada kursus ke apa? Dorang main buat-buat saja begitu. Betul. Imam yang kau kasih nikah ni pun tiada kursus, tiada tauliah. Kebiasaannya apabila imam bertauliah, sebelum dia menikahkan, dia akan mengarahkan si suami itu mengikrarkan taklik. Ada 3 taklik perlu diikrarkan dan perlu ditandatangani oleh si suami sebelum akad nikah. So kalau kawin kampung tiada lah. Selalunya tiada. Dia akan nikahkan aku nikah begitu saja. Lepas tu sah macam dalam TV lah. Tapi tiada isi borang. Ada kemungkinan, ada juga sedikit yang tipu nih, dia isi borang. Kebanyakannya imam yang style begini nih bekas imam yang bertauliah, tapi telah tidak disambung lesen dia. Mungkin atas sebab-sebab tertentu lah. Kita pun tidak pasti kenapa lesen dia tidak disambung. So orang yang pernah jadi imam tauliah nih, dia mungkin ada canggih sikit. Dia suruh isi borang, dia beli borang. Tapi sebenarnya borang itu tidak didaftarkan. Tapi kan mungkin itu imam kan sudah jadi turun-temurun bah. Ya, itulah Di masalahnya. kampung-kampung selalunya. Ya, jadi Uncle mau bagi tips bagi bakal-bakal pengantin. Pastikan kamu mendapat senarai terkini imam-imam yang bertauliah untuk menikahkan kamu nanti. Di rumah lah, di kampung-kampung Tak kan. kisahlah nikah di rumah kan, nikah di mana, janji imam tu bertauliah. Dan pastikan juga borang tersebut didaftarkan di jabatan agama. Maksudnya selepas kamu nikah, kamu terus pergi jahin, tanya, kami punya nikah sudah didaftarkan kah belum? Dan bagi tahu siapa imam yang menikahkan kamu tu. Ada Biar- orang cakap kan, alah dia bilang itu hukum je batu. Kalau ikut hukum agama Islam dia bilang halal apa ni? Okey sudah tu dia cakap. Itu undang-undang manusia buat je tu. Yalah, kalau undang-undang manusia buat, kasih biarlah anak tiada IC. Itu IC pun undang-undang yang buat manusia. Tapi actually kalau ikut hukum dia anu lah tu. Dia pas Okey, ke tu. ikut hukum dia kena lihat rukun nikah. Kalau cukup 5 rukun nikah sah. Kebanyakannya yang tidak sah ni sebab dorang tidak berwali. Kalau orang yang bernikah ni ada wali bapa kandung ataupun abang kandung sekiranya bapaknya sudah meninggal dunia, yang itu berkemungkinan pernikahan dia sah sebab ada wali yang mewalikannya. Kebanyakannya tiada wali, terutama orang yang suka kawin dengan bukan warga negara ni. Sebab perempuan-perempuan bukan warga negara ni keluarganya tiada di Malaysia. Jadi pandai-pandailah dia cakap wali hakim. Betul, metode tu wali hakim, tapi dorang tiada pun dapat perintah mahkamah wali hakim. Sebab agak mustahil orang yang telah memohon wali hakim di mahkamah syariah akan bernikah kampung-kampung. Lebih bagus nikah di Jahin dengan kadar harga RM150 saja, berbanding kamu nikah kampung kadang-kadang bayar, Uncle dengar sampai 500. Ada yang sanggup bayar 1.000 sama tu imam. Sedangkan di Jahin, imam cuma dapat untuk menikahkan tu RM110. Dia punya saksi-saksi 2 orang tu baru RM20. Okey Uncle. Apakah kesan? Ini yang kita mau syok dengar nih. Ya, Apakah kesan kawin kampung nih? okey. Kesan Pertama. kawin kampung. Pertama, Mesti ada kesan dia. Sebab itulah ramai orang mau buat pengesahan. pertama tiada sijil kawin. Apabila tiada tiada sijil sijil kawin, kawin,
Bila mengandung, confirm lah kamu tidak boleh pergi klinik kerajaan. Klinik kerajaan dia akan minta mana sijil kawin. Siapa yang merana sini? Yang merananya bini. si perempuan, si bini yang mengandung, sudahlah sakit mengandung, kena lagi begini punya musibah. Selalu lelaki, selalu suami dia ndak sibuk membuat pengesahan nih kalau masih dalam begini punya kan tahap. Jaranglah suami mau biar, dia akan tersentap ataupun kelang kabut mau bikin bila anak dia tu sudah besar. Nah, kita cerita dulu pasal pelan-pelan kita cerita step by step. Mula-mula dia ndak dapat pergi klinik. Ya. Dia pregnant. Yes. Lepas tu Sudah nanti beranak, kalaulah perempuan ini bukan warga negara, anak ini automatically tidak boleh mendaftarkan sijil lahir. dia boleh beranak di hospital kerajaan nggak? Confirm boleh tapi bayar macam Mahal orang pati. kan? Ya, macam mana bukan warga negara beranak di hospital kerajaan, samalah dengan perempuan tersebut. Sebab dia tidak lepas tu sijil sijil nikah. lahir dia? Sijil lahir tidak dapat didaftarkan sebab mama bukan warga negara. Kalau mama tu warga negara, dia boleh daftarkan sijil kelahiran tanpa bapak. Okey, itu kalau mama dia yang bukan warga negara kan? Iya. Kalau bapak dia yang apa nih? Kalau mama dia warga negara, bapak dia yang bukan warga negara tapi tiada sijil nikah. Sebab dia kahwin kampung. Iyalah, yang tadi dia punya impak tu tadi mau pergi hospital klinik pun tidak boleh. Bukan tidak boleh pergi klinik, dia tidak dibenarkan untuk ambil rawatan setiap bulan seperti warga negara yang lain. Dia terpaksa ikut pergi klinik kesehatan tu mengikut yang orang yang tidak sijil nikah. Itu satu. Yang kedua, dia mau kasih binti itu memang tidak dapat. Bayangkanlah apa orang pikir kalau kamu punya anak kena bintikan orang lain. Apalah Abdullah? Abdullah. Sebab apa? Padahal nama laki kamu lain. Tapi anak ni terpaksa dibintikan dengan Abdullah. Dah sekarang memang tidak nama bapak. Nama solo je. Yang baru-baru ni sudah ada mula balik. Oh ya. Ya. Yang nama solo tu rasanya pada tahun 2000 sampai 2005. Selepas tu diaktifkan semula bin Abdullah. Kalau di sekolah macam sekolah sekarang memang tidak dia solo je tu. Jadi kami tahu orang tidak ada sijil nikah. Ya. So dia akan jadi impak lagi apabila dia akan jadi berkesan lagi apabila mau pergi buat IC. So sekarang kesan dia pada siapa? Pada anak. Pada anak, pada isteri. Jadi, okey, satu lagi cerita sama isteri. Contohlah dalam mengandung tu, kamu bergaduh mau bercerai. Uncle tanya kamu boleh bercerai ke? Sebab kamu tiada sijil nikah, macam mana kamu mau memohon cerai di mahkamah? So, kamu punya status ni hanging. Mau cakap nikah, tiada sijil nikah. Mau minta cerai, belum bernikah. Bukan belum bernikah apa, belum bernikah secara sah mengikut undang-undang. Jadi, Uncle mau bawa satu story case Uncle. Sebelum ni yang Uncle pernah handle, di mana dia melibatkan isteri yang kedua. Bayangkan kesian, isteri yang kedua ni orang Sarawak. Dia nikah kampung. Jadi apabila berlaku pertelingkahan di mana perempuan ni telah ditinggalkan lama, ada berapa anak sudah, mungkin 2 anak. Tinggal berapa lama, berapa tahun tu? Dia ditinggalkan lebih kurang mau 7 tahun. Lepas tu isteri ni memohon cerai. Apabila dia mohon cerai di negeri dia, Mahkamah Syariah Negeri di Sarawak tu, dia mengarahkan supaya si wanita ni supaya mendaftarkan dahulu pernikahan dia di Sabah. Bayangkan daripada Sarawak terpaksa ke Sabah untuk mendaftarkan pernikahan dia, mengesahkan dulu. Oh, walaupun berapa tahun sudah kan? Sudah berapa tahun? 5-6 tahun. Okey, lepas tu bayangkan orang wanita Sarawak ni, ibu Sarawak ni terpaksa datang ke KK untuk mendaftarkan pernikahan dia. Jadi alhamdulillah nasib baiklah dia ni menggunakan hikmat guaman. Jadi perkara tu bolehlah disegerakan.
Jadi dia terpaksa membuat pengesahan, di mana pengesahan nih melibatkan wali. Alhamdulillah waktu dia nikah tuh dia berwalikan kepada bapak kandung dia. So maksudnya pernikahan dia ni sah. Di mana kami terpaksa membuat pengesahan wali itu, ambil statement tu di Mahkamah Sarawak dahulu disebabkan oleh keuzuran bapak dia untuk hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan mengenai bapak kandung ni menjadi wali terhadap pernikahan anaknya tu. Jadi kes ini berlangsung 2 kali, iaitu pertama adalah mengesahkan pernikahan dia tu di Mahkamah Tinggi ya, sebab dia ni isteri kedua, maksudnya pernikahan poligami. Jadi setelah mahkamah memutuskan bahawa pengesahan pernikahan dia tu sah, berlaku di Sarawak pada ketika dahulu, maka barulah si isteri ini layak untuk memohon cerai. Waktu ini dia terpaksa memohon cerai di mana dia bermastautin lah, yaitu di Sarawak. Bayangkanlah kalau kamu ambil lewat terhadap nikah secara sah ini, apabila berlakunya perceraian, dia akan menjadi satu masalah besar kepada kamu. Kamu pun macam mana mau bercerai sedangkan kamu belum mendaftarkan pernikahan. So masa buat pengesahan tu kena cari wali pula. Yes, sebab apa? Itu sahaja dalam rukun nikah tu, wali ini merupakan satu elemen penting di dalam mengesahkan pernikahan. Jadi kalau tidak dapat cari wali macam mana lah? Bayangkanlah terpaksa dia cari saksi, mau mengesahkan bahawasanya pada pernikahan dahulu tu memang ada wali. Jadi perkara ini perlukan perbicaraan di mahkamah untuk membuktikan pernikahan dia yang dulu tu cukup 5 rukun. Seandainya pernikahan dia tu tidak cukup 5 rukun, terutamanya yang perempuan-perempuan dari seberang nih, ataupun bukan warga negara di mana dia nikah tidak ada wali, cakap saya wali hakim, mahkamah akan menfarakan pernikahan tersebut dan diarah untuk bernikah semula. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaling-kaling. Jadi janganlah suka-suka, terutamanya perempuanlah, selalu termakan oleh pujuk rayu si lelaki untuk bernikah kampung, tapuk-tapuk supaya bini pertama tidak tahu. Kamu punya siok 1 tahun saja, bila mengandung, di sanalah mulai kamu akan menderita. Kalau dorang sudah macam umur 50 lebih lah gitu kan, baru dorang sedar yang dorang actually nikah kampung je, tidak mengesahkan. Apa impact paling besar sama anak-anak dorang tu? Dorang dapat IC semua dapat juga bahkan? Dia sebenarnya impak ni yang dia starting impak ni pada tahun 2000. Sebelum tahun 2000 perkara ni tidak ditekankan sangat. Pasal tu dulu-dulu orang bapa angkat pun dapat dibin-bintikan. Sebab dulu-dulu punya penguatkuasaan tu tidak sehebat sekarang. Jadi masalah ni dia berkuat kuasa tahun 2000 ke atas. Jadi kalau kahwin kampung ni pertama anda dapat surat tiada beranak, sijil surat kahwin, beranak ada, tiada sijil surat kahwin. beranak. Kalau bagi yang kahwin, yang bini dia tu bukan warga negara, susah lah mau apply surat beranak. Sebab bini dia pun bukan warga negara, macam mana mau apply? Nanti apa tu surat beranak anak pun tiada binti. Kalau lah warga negara tiada binti. Itu masalah dia tiada binti. Nanti anak tu pergi sekolah kena ijik-ijik. Tiada bapa. Macam gitu. Sekali tengok dalam surat beranak nama bapa dalam kurungan nama lain, tapi Abdullah. binti nama lain. Oh sekarang dia pakai Abdullah lah kan? Yes, kebanyakannya pakai Abdullah. Jadi kalau sudah buat pengesahan tu boleh tukar lah? Boleh tukar. Di mana pengesahan tu apabila telah dibuat, perintah itu perlu dibawa ke JPN untuk memperbetulkan semula, untuk dibin-bintikan kepada bapa kandung. Oh ada lagi satu kes, kalau meninggal laki dia tu, dia nak dapat harta kan? Meninggal, iya. Kalaulah satu lagi impak, contohlah suami meninggal, sedangkan kamu ni tidak bekerja, suri rumah,
mengharapkan rezeki ataupun nafkah daripada seorang suami. Contohlah suami ini kerja kerajaan yang layak menerima pencen. Bila suami kamu meninggal, istri yang tidak berdaftar pernikahannya ini tidak layak sesen pun. Dan anak pun tidak layak untuk mendapat pencen si bapa. Jadi, disebabkan tidak ada sijil lahir dan tidak ada sijil nikah. Jadi masa tu masih sempat kah buat pengesahan? Boleh. Kalau sudah meninggal? Boleh, masih boleh. Sebab kita tidak ada tempo masa. Selagi mana orang yang memohon tu hidup, kita boleh memohon. Tapi inilah, bayangkan untuk buat pengesahan ini dia bukan perkara yang sebulan dua, dia memerlukan masa. Kadang-kadang boleh sampai ke tahap 6-7 bulan. Bayangkanlah kamu ni mau survive, mau makan, tapi terpaksalah kamu ni urus juga ni kes sampai kamu boleh dapat pencen suami kamu. Artinya mau cepat-cepat urus lah kan? Ya, itulah elaklah daripada perkara ini. Sebab apabila berlakunya kematian, kamu kena faham, apabila kamu seorang istri yang belum mengesahkan pernikahan ataupun nikah kampung nih, kamu tidak layak apa-apa terhadap si suami ini. Bila dia meninggal, pencen dah dapat, harta dia kamu dah dapat, satu sen pun dah boleh dapat. Jadi kalau tuntutan apa atas pencarian ke apa semua tu tidak layak lah. Semua tidak layak, nafkah tidak layak, apa-apa pun tidak layak. Oh, dia kira tuntut umpama nafkah anak tidak boleh, nafkah edah tidak boleh. Macam mana mau tuntut sedangkan tidak ada pengesahan pernikahan, tiada sijil nikah. Dia kira umpama macam tidak berkahwin batu kan? Ya, betul. Orang yang tiada sijil nikah diumpamakan tidak berkahwin di sisi undang-undang. So apa beza dia dengan orang kawin kampung dengan kawin di Thailand? Okey, untuk orang kawin di Thailand, bezanya nikah kampung tiada dokumen. Orang yang nikah di seberang di Thailand, dia ada sijil. Dan pernikahan dia itu sah mengikut undang-undang negara Thailand. Jadi orang yang nikah Thailand ni, orang cakap berbanding nikah kampung lagi okey lah. Maksudnya apabila dia mendaftarkan pengesahan tu, lebih mudah dia punya bicara berbanding nikah kampung. Sebab nikah kampung ni kena melalui proses bicara setiap saksi, diambil keterangan untuk mengesahkan betulkah pernikahan dia berlaku, mana bukti pernikahan itu, pada tahun bila, setiap saksi-saksi itu disoal, betulkah sama tarikh dengan tarikh nikah seperti mana yang didakwa oleh pemohon. Tapi bagi mereka yang mempunyai sijil nikah Thailand, kita hanya perlu hadir ke mahkamah untuk bagi keterangan kenapa nikah di Thailand saja. Contohnya kebiasaan orang nikah di Thailand ni sebab wali si isteri itu tidak mau mewalikan. Jadi benda ini dibolehkan. Tapi wajib kena buat pengesahan lah. Wajib kena buat pengesahan juga. Kalau tidak buat pengesahan, dia dianggap tidak bernikah di Malaysia. Jadi saya heran lah orang yang masih kawin kampung ni tapi tidak mau buat pengesahan kan? Iya, sedangkan orang yang nikah Thailand pun buat pengesahan, ini kan pula kawin kampung. Kebanyakan orang yang nikah kampung ni, orang yang tidak mau pedulilah identiti dia dan identiti anak dia. Dia kasih biar saja. Orang yang orang cakap tidak mempedulikan masa hadapan anak-anak tersebut. Kalau dia pedulikan masa hadapan anak-anak tersebut, pasti sudah bapa atau ibu dia ni akan menguruskan dokumen tersebut supaya anak ni lengkaplah, ada sijil lahir, boleh buat IC, kan? Sayanglah anak-anak yang pintar dari segi akademik tapi terpaksa tidak dapat melanjutkan pelajaran disebabkan oleh kecuaian ibu bapa dia bernikah kampung. Ya, kalau macam mau masuk UU kan dia mau minta surat apa tu? Sijil nikah kah? Macam mana mau, ya kalau orang yang kawin sama bukan warga negara, macam mana anak tu mau ada IC? Kan? Itu yang banyak jadi di Sabah. Ya, sedang dia anak lokal, bapa orang lokal, tapi anak pati. Banyak tuh jadi di Sabah tuh. Gitu. Jadi sampai bila perempuan-perempuan sanggup dibuat demikian? Kamu punya masalah, anak yang menjadi terkesan. So antara suami dengan isteri kan selalunya siapa yang selalu akan mengadu nih dengan kebiasaannya istri. Sebab apa?
Kenapa istri yang banyak mengadu? Disebabkan mereka telah pun ditinggalkan oleh si suami. Jadi apabila telah ditinggalkan si suami, barulah mereka cakap mau bercerai. Jadi uncle akan cakap, macam mana kamu cerai? Nikah pun belum dari segi undang-undang. Jadi puan kena buat pengesahan pernikahan dahulu. Apabila sudah ada pengesahan pernikahan, ada sijil nikah, barulah boleh melalui proses perceraian. Bayangkan berapa proses perlu ditunggu. 2 proses ini saja kita buat mau dekat setahun. Bayangkanlah kalau satu proceeding tuh, satu case tuh mengambil masa 6 bulan, dan satu lagi mengambil masa 6 bulan, kan sudah setahun. Jadi janganlah buang masa, janganlah cari masalah. Cepat-cepatlah buat pengesahan. Cepat-cepatlah buat pengesahan sebelum anak tuh terlambat untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, kan? Kesian anak-anak. Anak-anak ni pintar. Sudahlah kamu tuh tidaklah kaya sangat mengharapkan anak ni supaya berjaya boleh bantu kamu. Bayangkanlah kalau anak ni tidak dapat masuk ke universiti disebabkan masalah ni. Masalah yang berpunca dari kamu. Yang orang lain ada IC, anak kamu tidak ada IC. So kalau kes poligami itu macam mana? Yang takut bini dia nombor 2 tahu tu. Nombor 1 tahu. Maksudnya macam mana dia punya kes? Dia sama ada poligami ataupun bukan poligami perlu mengesahkan pernikahan. Dia kahwin, dia ada bini sudah. Lepas tu dia kahwin nombor 2 sebab dia takut. Dia takut bini pertama dia tahu. Dia kahwin kampung. Jadi macam mana ada bini kedua lah yang kena faham sendiri kan, kena buat tindakan. Ya, bini kedua lah yang kena buat pengesahan ni di mahkamah syariah. Tapi uncle mau bagi tahu, sebelum pergi mahkamah syariah, kamu kena buat satu permohonan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di MUIS tingkat 10. Pergi sana dulu sebelum pergi mahkamah. Janganlah kamu susah-susah mau pergi mahkamah dulu. Kamu kena buat dulu satu permohonan di Jabatan Agama untuk menceritakan semua masalah kamu tuh. Biar Jabatan Agama buat dulu satu siasatan dan akan mengeluarkan satu surat siasatan. Boleh share kah dengan follower kes yang pernah kamu urus pasal pengesahan perkahwinan ni? So orang boleh belajar isi-isi penting sana dan orang boleh lebih faham kenapa benda ni penting. Kenapa benda ni boleh banyak bagi masalah jadi di masa depan. Okey, tadi uncle sudah cerita di mana uncle punya story case tu melibatkan seorang perempuan berasal dari Sarawak. Case story. Ya. Case tadi tu di mana dia ni sebenarnya mau bercerai. Kenapa dia mau bercerai? Laki dia sudah 7 tahun kasih tinggal dia. Jadi kalau 7 tahun tu sudah agak lama lah dia tunggu. Jadi dia ni pun membuat permohonan perceraian di Sarawak. Tapi Mahkamah Sarawak cakap kamu tidak boleh cerai. Sebab apa? Kamu tidak ada sijil nikah. Jadi apa yang telah dibuat, di mana mahkamah telah mengarahkan wanita tersebut untuk membuat pengesahan pernikahan dia di Sabah. Jadi dia terpaksa terbang ke Sabah untuk membuat pengesahan nikah tu. Untuk membuat pengesahan nikah, dia mempunyai proses yang amat panjang, di mana dia terpaksa melalui proses siasatan di Jabatan Agama Negeri Sabah. Lepas tu sudah dapat hasil siasatan, barulah didaftarkan ke Mahkamah Syariah. Oh, dia mau bercerai. Tapi tidak boleh. Kenapa dia mau bercerai? Sebab laki dia sudah kasih tinggal dia gantung tanpa tali sudah 7 tahun. Maksudnya ni hilang tanpa berita. Tidak diketahui di mana keberadaan. Mungkin titik mula dia tu bergaduh biasa-biasa, lama-lama ditinggalkan tanpa tali. Jadi 7 tahun ni mungkin barulah wanita ni mengambil keputusan untuk bercerai. Mungkin waktu tu dia pun berhajat untuk nikah baru. Kita pun tidak tahulah. Jadi dia perlukan sijil cerai. Jadi disebabkan tidak ada sijil nikah, dia terpaksa mengurus pengesahan pernikahan dia dahulu di negeri Sabah. Kenapa? Sebab pernikahan itu berlaku di Sabah pada ketika itu. Jadi dia perlu membuat satu permohonan pengesahan nikah sehingga mendapat satu perintah mahkamah bahawasanya pengesahan nikah dia itu sah. Apabila dia sudah ada perintah terhadap pengesahan nikah dia, barulah dia boleh memohon cerai di negeri dia. Bayangkanlah berapa lama proses ini dibuat, betapa susahnya proses ini dibuat.
Jadi inilah story case yang boleh diambil iktibar kepada semua wanita di luar sana, terutama uncle punya follower lah. Kamu ndak tahu kamu ni akan bahagia ataupun mungkin di tengah jalan terpaksa bercerai. Jadi bayangkanlah kamu kalau kamu mau bercerai tapi tidak boleh cerai. Betapa susahnya. Ini orang yang mau bercerai. Ada lagi satu case, uncle punya story case, di mana dia melibatkan dia ini tidak tahu dia nikah kampung. Di mana Dia tidak tahu, dia tidak sedar. dia tidak sedar sebab apa? Inilah daifnya juga kadang-kadang kita punya orang nih. Apabila pernikahan itu telah diatur oleh keluarga, jadi benda-benda begini selalunya dorang ni ambil remeh. Sebab pernikahan dia ni melibatkan hubungan keluarga, maksudnya mamanya ni pasangkan kepada perempuan ni disebabkan oleh kehendak keluarga lah. Jadi dia menikah pun ikut saja. Jadi bila dia ni sudah bernikah, setahun bernikah, dia pun tanyalah sama imam kampung tu. Dia cakap, mana kami punya sijil nikah, anda kan setahun proses tidak pandai dapat-dapat. Jadi barulah lelaki ni perasan, dia tidak puas hati, dia marah dengan imam ni, dia terus pergi ke jabatan agama. Apabila dia mengadu di jabatan agama, apa yang dia terkejut lagi teruk, tidak ada pendaftaran berlaku. Dan barulah dia tahu bahwasanya imam ni sebenarnya dahulu bertauliah. Ini lagi yang menjadi orang cakap kekeliruan orang awam. Sebenarnya imam yang dia nikah ni dahulunya memang bertauliah, tapi semasa dia bernikah dengan imam itu telah pun tidak di-renew dia punya tauliah. Maka pernikahan dia itu terpaksa disahkan semula ke jabatan agama. Oh, mau dicek lah sebelum kahwin. Ya, sudah uncle bagi tips tadi. Sebelum kamu nikah, kamu pergi dulu jabatan agama, cek daerah di mana kamu ingin nikah. Jadi pastikan dulu siapakah imam yang bertauliah pada masa itu. Kadang-kadang tauliah ni expired, dia macam lesen. Jadi kalau kita tidak alert terhadap siapa imam-imam yang masih lesennya bertauliah tu masih okey, inilah yang menjadi masalah macam uncle punya story case yang kedua ni. Di mana yalah orang tahu dia ni imam bertauliah, tapi manalah orang perasan dia ni sudah dimatikan dia punya pentauliahan tu. Tapi oleh kerana imam ni yang tidak bertanggungjawab ni, dia mau dapat juga komisen menikahkan ni, dia sanggup juga kasih nikah. So ada lagi case yang ada lagi masalah yang akan timbul bila suami tu kan dia terlibat dengan jenayah ataupun dia pukul isteri yang isteri terpaksa je minta cerai. Ya, benda ni juga akan terjadi apabila seorang isteri itu ingin memohon cerai disebabkan oleh perlakuan ganas suami terhadap si isteri. Bayangkanlah kamu cakap kamu ni isteri. Apabila pihak polis meminta kamu punya sijil nikah, maka kamu tidak dapat menzahirkan sijil nikah tersebut. Tidak dapat menzahirkan, tidak dapat kasih lah. Tidak dapat kasih lah. Maksudnya Tiada. kamu cakap kamu warga negara, contohlah. Bila kena minta isi, kamu tidak dapat bagi. Bayangkanlah macam mana orang mau percaya kita ni warga negara tapi tiada kad pengenalan. Sama juga dalam kes polis tersebut. Apabila dia bukanlah suami isteri punya kes, maka dia akan didaftarkan di bawah akta jenayah biasa. Maksudnya di antara orang awam lah. Jadi dia punya silap di sini, macam mana kamu mau minta cerai sedangkan kamu tiada sijil nikah. Itu masalah yang berlaku. Sedangkan kalau dipukul kan boleh minta cerai fasak batu kan? Betul. Itu dia kira urgent juga tu, kritikal, kena buat dengan cepat. Ya, tapi macam mana mau sedangkan kamu tiada sijil nikah. Jadi macam mana mau minta cerai? Dia punya perkara pokok di sini, kamu ndak boleh minta cerai selagi mana kamu tiada sijil nikah. Itu saja. Jadi kalau mau bercerai kena buat dulu sijil nikah tu. Macam mana mau buat sijil nikah? Kena buat pengesahan nikah kampung. Mungkin kita boleh cerita sikit pasal taklik yang tadi itulah. Selalunya cerai kampung ni dia tiada taklik. Ya. Apa tu taklik tu? Apa taklik tu? Apa kegunaan taklik tu dan apakah keperluan kepada wanita?
taklik. Oke, apabila kamu bernikah, terutamanya di negeri Sabah, kalau kamu perasan lah, sijil nikah kita nih di bawah dia ada akuan taklik si suami. Akuan taklik si suami ini dia macam satu ikrar janji. Ada 3 klausa apa yang dia janji. Yang pertama dia janji seandainya si suami ini 4 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah ataupun wakil dia tidak memberi nafkah, maka dia boleh jatuh talak seandainya si istri mengadu kepada qadhi maupun hakim. Yang pertama tadi apa tuh? Tidak memberi nafkah zahir kepada si istri 4 Zahir. bulan. Ya, maksudnya duit, nafkah lah apa semua. 4 bulan. 4 bulan komariah berturut-turut. Udah payah tunggu 4 tahun bahkan. Tidak payah tunggu 4 tahun. Yang ketiga tuh nafkah batin, Yang pertama tadi apa? nafkah Dipukul. zahir. Tidak memberi nafkah. Pertama. Yang kedua nafkah zahir, yang kedua nafkah batin, yang ketiga ni apabila berlakunya daral syar'i, maksudnya kena pukul lah juga. Berlakunya kecederaan terhadap si istri, berlakunya satu penderitaan ataupun deraan emosi. Jadi Oh, emosi pun kira. yes, maksudnya apabila daral syar'i ini perlu diungkaikan lagi terperinci, di mana dia melibatkan serangan fizikal, serangan emosi. Semua itu boleh jatuh talak apabila seorang istri mengadu kepada qadhi maupun hakim. Jadi yang tadi taklik kedua tuh tiada apa tuh? Nafkah batin. Nafkah batin tuh apa nafkah batin tuh? Nafkah batin ini dia besar kan? Nafkah batin Skop ini dia besar. maksudnya tidak ada berlakunya kelamin. Sahaja benda lain. Berlakunya kelamin selama 4 bulan berturut-turut. Oh, itu saja? Iya. Jadi itu boleh jatuh talak. Itu macam mana mau sebukti tuh? Tanya aja lah. Mau kasih buktinya dia kena beritahu sajalah sama hakim. Buktinya begini. Laki ini tidak pernah balik sudah setahun. Jadi agak mustahil orang boleh melakukan hubungan kelamin kalau laki ini tidak balik. Jadi itulah bukti. Siapa bukti dia? Anak-anak pun boleh bawa pergi mahkamah. Dia akan tanya, bapak kamu ada balik? Bapak setahun sudah tidak ada rumah. Di sanalah bukti. Artinya kalau tiada sijil nikah, tiadalah taklik tuh kan selalunya. Betul, tiadalah taklik. Maksudnya tidak bolehlah cerai taklik. So kalau dipukul-pukul dipukul-pukul di mana tuh? Bawa sudah pergi balai polis lah apalah, tiada use juga tidak dapat bercerai juga kan? Ya, sebab bukan setakat dipukul tidak dapat bercerai. Dia tidak bercerai sebab tiada sijil nikah. Jadi betapa pentingnya sijil nikah ini di dalam perkahwinan. Oke, dia mengimpak kepada si istri maupun kepada anak-anak. Kesian tuh anak-anak. Padahal warga negara, tapi jadi pati sebab tiada pengurusan sijil nikah. Artinya makin lama anak besar. tuh makin membesar. Jadi bayangkanlah seorang anak warga negara tidak mempunyai kad pengenalan. Kenapa? Ayah dan ibu tidak buat. Inilah yang banyak terjadi di Sabah. Belum lagi angkel cerita yang opposite, yang terbalik, di mana para pati yang berada di Sabah telah mendapat IC berlumba-lumba untuk membuat pengesahan pernikahan. Kenapa? Supaya anak-anak mereka mendapat kad pengenalan juga. Orang lokal, orang Bumi Putra tidak mau buat. Orang asing bila dapat IC, kelang kabut bikin. Doranglah yang kasih penuh mahkamah. Doranglah yang kasih penuh pendakwa. untuk buat pengesahan, iya, pengesahan perkawinan. pengesahan perkahwinan. Doranglah yang paling ramai membuat pengesahan sebab baru dapat IC. Bayangkan orang lokal kita Bumi Putra tidak mau buat. Orang asing yang baru dapat IC biru kelang kabut bikin kasih penuh mahkamah untuk membuat pengesahan pernikahan mereka supaya anak-anak mereka, legasi mereka juga mendapat kad pengenalan. Inilah kelemahan orang Bumi Putra kita. Selalu Ambil lewa. sambil lewa ataupun acuh tidak acuh terhadap perkara penting tersebut. Jadi sedarlah kita bahawa
sijil nikah ini penting. Jadi bagi mereka yang sudah terlanjur nikah kampung, Uncle harap cepat-cepatlah bertindak untuk mengesahkan pernikahan mereka sampai ada dapat sijil kawin. One more thing, Uncle warning. Banyak juga yang tanya nih, Uncle tiada jalan lain kah mau dapat sijil kawin? Bikinlah. Lepas tu nanti bila kamu cek di mahkamah, dia cek di Jabatan Agama, tiada dalam sistem sijil palsu. Jadi janganlah buat satu perkara yang main tipu. Yo, itu yang jalan belakang punya lah. Ya, Ada juga orang mungkin buat ada gitu. sindiket yang membekalkan sijil palsu nikah nih. Jadi banyak juga yang berminat untuk mendapatkan sijil palsu nih. Sebenarnya sijil palsu ni tiada valid pun, sebab dia di mana sijil nikah yang original nih dia diketahui oleh pihak JPM. Janganlah Pak, jangan lagi buat nikah kampung, lepas tu mau buat pengesahan, jangan lagi buat yang daripada belakang, buatlah yang daripada depan dulu dah. sudah buat hal, sekarang mau buat hal lagi. So kita enjoy love you. Sebab kalau tiada sijil nikah, jangan tiada harapan lah. Ya, tiada harapan lah. So Uncle mau cerita lagi pasal fasa. Banyak orang yang faham atau selalu dengar pasal cerai fasa. Tapi banyak lelaki yang tidak tahu bahwasanya lelaki juga boleh cerai melalui cerai fasa. Selalunya perempuan yang minta cerai fasa, tapi lelaki pun boleh memohon cerai fasa nih terhadap si istri. Okey, ada beberapa perkara yang boleh kita mohon cerai fasa disebabkan oleh perkara yang maksudnya kamu ni tidak tahu suami maupun istri keberadaan dia tempoh yang lebih setahun. Hilang lah, anda tahu pergi mana. Tanpa dikesan. Limpas saja 1 tahun, kamu boleh memohon cerai fasa. Kira-kira lah suami ataupun si istri. Kalau istri hilang pun boleh. Istri hilang pun suami boleh mohon fasa. Suami hilang pun istri boleh memohon fasa. Sebab yang pertama tadi, dia tidak tahu laki dia di mana. Setahun sudah. Setahun ke atas. Okey. Yang kedua, bulan. Oh, itu taklik pun boleh kan? Taklik 4 bulan kamariah. Oh, ini 3 bulan. Ini 3 bulan. Okey. Ada beza di antara cerai fasah dan cerai taklik. Okey, Uncle bagi beza sekarang ya. Cerai fasah, siapa yang memohon cerai fasah, ingat dia tiada ada kes rujuk. Maksudnya dalam tempoh edah tu dia tidak ada rujuk. Kalau dia berhajat untuk bersama lakinya semula atau bersama istrinya semula, dia wajib bernikah semula. Tapi dalam cerai taklik, kamu ada tempoh edah. Bila ada tempoh edah, maksudnya kamu boleh rujuk di dalam tempoh edah. Tapi taklik dia anu saja. 3 aja alasan dia. Ya, 3 alasan. Untuk fasa ni kita ada banyak alasan. Okey. Alasan yang kedua adalah tidak membayar nafkah. Suami yang tidak bayar nafkah Ketiga. kepada yang Dia bahasa simple dia. Sama tidak ada bagi lelaki nafkah. itu sudah 3 bulan tidak bagi nafkah. Sama ada direct ataupun putus-putus. Contohlah, bulan pertama bagi nafkah, bulan 2 tidak bagi nafkah, bulan 3 bagi nafkah, bulan 4 tidak bagi nafkah. Sudah 2 kali kan? Bulan 5 bagi nafkah, bulan 6 tak bagi nafkah. Bila bulan 6 tu boleh sudah si istri memohon fasak. fasa. Sebab 3 bulan sudah suami tu cuai memperuntukkan nafkah. Jadi suami tak suami tak boleh lah kan? Suami tak boleh lah sebab istri bukan bagi nafkah sama si istri. Bukan istri bagi nafkah sama suami. Suami yang bagi Kalau nafkah nafkah tahun lebih. lah. Ya, 3 tahun atau lebih. Okey, yang ketiga ni. Mana-manalah suami atau istri kena penjara 3 tahun atau lebih. So salah satu pasangan boleh memohon cerai fasa. Oh, dia jatuh je terus boleh minta cerai fasah lah. Kalau Tak payah lagi mau tunggu setelah 3 tahun. kamu dengar saja suami kamu dihukum penjara 3 tahun. Dia boleh sudah mohon fasa. Ataupun istri kamu dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Boleh sudah kamu Actually memohon. dalam ni ada e-book bani kan? Ada e-book. Actually Uncle bagi e-book secara percuma kepada semua follower Uncle maupun viewer yang baru ni untuk mendapatkan 13 alasan kenapa perlu cerai fasa. Alasan yang boleh digunakan Alasan yang boleh digunakan untuk cerai fasa. cerai fasa. Ramai sudah yang minta pun. Ya, so Uncle hari senang cerita
sama ada laki atau bini itu sengaja tidak bagi nafkah batin atau berlakunya kelamin selama tempoh setahun. Jadi alasan ini boleh digunakan. Okey, contohlah kamu kahwin, kamu dapat seorang lelaki ini dia mati pucuk dan kamu tidak tahu pun dia mati pucuk masa kamu kahwin tu. So kamu boleh minta cerai fasah atas alasan suami mati pucuk. Bagi juga peluang, mana tahu boleh sembuh. Kan? Atau atau boleh sehat, kesianlah zalim lah kita kasi tinggal dia kan. Orang yang pasangan mempunyai penyakit kelamin yang berjangkit pun kita boleh macam memohon HIV lah gitu kan. cerai fasah. Contoh macam HIV, apa lagi tu? Apa-apa yang memudaratkan lah bahkan. Siplis. Itu pun boleh. Apabila seorang wanita dikahwinkan oleh bapa dia, tapi ini adalah kehendak bapanya, di mana waktu bapanya menikahkan ni umur dia mangkali baru, jarang lah perkara ni berlaku. Mungkin umur dia baru mungkin dalam 16 tahun. Apabila dia mencapai 18 tahun, dia boleh minta cerai kalau dia tidak suka lelaki itu, dengan syarat dia belum lagi disetubuhi. Adakah kahwin begitu? Ada, tapi jarang lah. Mungkin sejuta satu kes macam gini. So, kenapa lagi? Tidak payah baca the rest of it. Siapa yang mau tahu the rest of the alasan tu bolehlah dapatkan e-book. Sama juga ni uncle akan baca juga. Baguslah kamu dapatkan sendiri supaya kamu lebih senang tahu. Cepat tahu apakah alasan-alasan fasah. Ya, buat dapat kamu baca lagi banyak. Dapatkan e-book secara percuma. Cuma type e-book fasah. So uncle akan bagi e-book fasah secara free. Sebab orang cakap kan kuasa mutlak talak tu daripada suami je. Ya, tapi jangan lupa isteri juga boleh menceraikan suami melalui cerai fasah. So semuanya ada penyelesaian kan? Yes. So boleh bagi rumusan tentang apa yang hari ini kita cerita? Okey, uncle mau buat satu rumusan. Tolonglah isteri-isteri di mana yang telah menjadi mangsa kahwin kampung, cuba sedar, buat tindakan untuk mendaftar atau mengesahkan pernikahan kamu supaya kamu mendapat sijil nikah yang berdaftar dengan Jabatan Agama. Tidak kira lah isteri pertama kah, kedua Tidak kah, kisahlah, ketiga lah. yang penting kamu ni isteri, bergelar isteri, sama ada nikah Thailand kah, nikah kampung kah, nikah Indon kah, nikah Filipin kah, perlu membuat pendaftaran pernikahan kamu di Mahkamah Syariah supaya kamu ni nikah secara official, mempunyai sijil nikah yang berdaftar. Kamu sudah tahu apakah kesannya? Adakah kamu ingin meneruskan penderitaan kesan terhadap nikah kampung ini? Jadi kepada mereka yang rasa memerlukan bantuan, bolehlah pergi ke mana-mana peguam ataupun di mahkamah untuk mendaftarkan pernikahan kamu di Mahkamah Syariah. Enggak, kalau mau kupi-kupi. Apa itu? Aku boleh kupi-kupi lah, bukanlah mau. Kalau mau Bukan ni bukan iklan, bukan consultation. Ya, betul. Ini bukan iklan, bukan consultation, cuma mau bagi tips supaya kamu boleh faham mengenai isu perundangan ni, supaya kamu boleh bertindak. Okey. Yang lain yang pikir-pikir mau kahwin kampung tu, kasih stop niat kamu, nikahlah secara betul supaya tidak menghadapi masalah macam begini. So kita ada sentuh sikit juga pasal cerai taklik dengan cerai fasah. Kita ada sentuh sikit sebab benda ni tidak valid pun, tidak boleh pun dimohon kalau tiada sijil nikah. Betul. So ada 13 alasan fasakh yang boleh isteri pakai. Ya. Dapatkan e-book. Dapatkan e-book secara percuma dengan uncle mengenai cerai fasah. Apakah alasan-alasan yang membolehkan seorang isteri atau suami itu mencerai secara fasah? So jangan lupa untuk follow FB page like, ni. Share. Siapa ada Instagram boleh pergi Sufian_Ismail_official. Sana pun ada juga info, tapi tidaklah sehebat dalam Facebook ni info dia. Info ni, ilmu ni kena bagi percuma je dengan kamu. Ya, so ambillah kesempatan
ambillah peluang untuk kamu mengetahui undang-undang syariah. Untuk di kamu Mahkamah top up Syariah. ilmu kamu. Yes. So siapa yang mau tengok video ni dalam YouTube boleh type je Sufyan Ismail, SUPHANISMAIL dalam search tu. So nanti semua video tu akan keluar. So what is your advice untuk wrap up? So hari ini buatlah pengesahan pernikahan kamu. Ikutlah undang-undang syariah supaya kamu tidaklah menderita berpanjangan. Semuanya tidak akan valid. Tuntutan whatever semua tidak boleh buat tanpa Selagi mana sijil nikah. sijil nikah kamu tidak kamu dapat. Anak pun tidak dapat Apa-apa bin keistimewaan, bin pun binti tidak nama dapat. suami kamu pun Hak tidak anak dapat. pun tidak dapat. Tantap pergi klinik pun tidak dapat. Ya, nafkah anak pun suami tidak wajib bagi kalau tiada sijil nikah. Siapa yang paling merana antara suami, istri dan anak-anak tu siapa? Anak-anak dan istri yang menjadi derita disebabkan oleh perlakuan tersebut. Dalam hal ni istri dan anak-anak yang jadi mangsa keadaan. Betul. So, Uncle akhiri sesi sharing kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. thank you for watching guys. Bye.